Okey, baik. Hari ini di studio kita nak berkongsi pada anda berkenaan satu topik yang sebenarnya berkaitan juga dengan industri dan juga para pelajar di luar sana, dan bagaimana sebenarnya digitalisasi juga boleh turut memainkan peranan. Tapi yang penting sekali kita nak cerita berkenaan kita punya pelajar-pelajar lah, bagaimana sebenarnya kita boleh menggunakan kepakaran mereka itu dan juga berbakti kembali di negara kita ini. Apa yang kita perlukan mungkin adalah sekumpulan pekerja ataupun dikatakan sebagai a group of workers yang mempunyai high skill set. Jadi perkara ini penting, bagaimana sebuah syarikat itu boleh melabur dalam pekerja-pekerja yang mempunyai high skill melalui reskill dan juga upskill. Kita terus saja bersama dengan Puan Tengku Nila, Puteri Tengku Ilham yang juga merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Teknologi Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC. Terima kasih Puan Tengku bersama dengan kami. Mungkin kita boleh memulakan berkenaan tentang mengenali dengan lebih dekat peranan, fungsi, tugas bagi bahagian pembangunan teknologi ataupun Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC sendiri. Okey. Assalamualaikum. Saya nak terangkan sikitlah tentang MTDC ini. Kami adalah suatu agensi kerajaan di bawah Khazanah Nasional Berhad yang melabur di dalam syarikat-syarikat berteknologi. Itu mandat utama kami lah. Di samping memberikan pelaburan dalam syarikat tersebut, kita juga bertanggungjawab untuk memberikan value added. Maknanya daripada segi khidmat nasihat bisnes, macam mana mereka nak pergi keluar, macam mana mereka nak mungkin tukar bisnes model dia kepada sesuatu yang lebih profitable dan terkini dengan teknologi semasa. Di samping itu kami juga menyediakan latihan teknikal, terutamanya kepada TVET, sentiasa disebut kebelakangan ni TVET, high skill TVET dan sebagainya, untuk membantu memacu syarikat-syarikat berteknologi di Malaysia. So itu lebih kurang tentang tanggungjawab MTDC lah. Okey, ada banyak sebenarnya program yang dilaksanakan oleh MTDC. Pagi ini kita nak memberikan fokus kepada program Road to Growth. Jadi ini adalah satu program yang semestinya memberi manfaat kepada syarikat-syarikat dan juga para pelajar yang mempunyai kepakaran dan bidang yang mereka pelajari. Kalau puan boleh kongsikan sikit sebanyak pengenalan berkenaan program Road to Growth ini sebenarnya. Okey, terima kasih. Program Road to Growth ni adalah program jelajah MTDC ke beberapa region, seperti Lembah Kelang. Baru-baru ni kami berada di Pulau Pinang. Sebab kita tahu di Pulau Pinang ni ada banyak syarikat-syarikat, especially dalam E&E, elektronik dan electrical. Kita ada syarikat peranti perubatan, medical device dan sebagainya. Dan tujuan MTDC ke sana adalah untuk mencari syarikat-syarikat yang mungkin memerlukan pelaburan daripada MTDC sendiri. Selain daripada itu, kita memperkenalkan jugalah di antara servis-servis ataupun consulting services yang kita berikan kepada syarikat agar syarikat itu terus berdaya maju, dan kami juga mengambil peluang untuk bercakap dengan wakil-wakil Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta dan juga pusat-pusat latihan TVET, bagaimana agaknya mereka boleh masuk ke dalam ekosistem MTDC bagi membekalkan pekerja-pekerja mahir, graduan-graduan yang telah terlatih ke dalam syarikat-syarikat yang dilaburkan, yang telah MTDC melabur. Jadi that is a good fit, sebab kalau kita duduk saja di katakan Klang Valley, kita tak melakukan pencarian di Pulau Pinang, Johor, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Bagaimana kita nak mencungkil mungkin bakat-bakat Malaysia yang baik itu? Sebenarnya banyak ataupun ramai bakat yang boleh memberi impak kepada industri. Tetapi persoalan pada ketika ini adalah untuk kita menggerak seiring antara keperluan automasi dan juga sumber manusia. Sudah pasti sumber manusia itu juga perlu dipertingkatkan dari segi reskill dan juga upskill. Kita berkenaan tentang high skill set itu tadi. Situasi dan fenomena brain drain ini sudah puluhan tahun diceritakan. Jadi dalam perihal high skill set ini, bagaimana ia juga memberi impak kepada industri tempatan dan mengelakkan high skill set supaya memberi manfaat kepada mungkin negara global di luar selain daripada Malaysia. Okey. Sebenarnya yang saudara bagi tahu itu adalah masalah global. Dan juga kita sekarang ni bercakap tentang global citizen, di mana mungkin rakyat Malaysia berhijrah keluar untuk mencari pengalaman dan juga kemungkinan talent daripada luar bekerja di Malaysia. So kita tak boleh lari daripada menyediakan, you dah sebut tadi reskilling, upskilling, that's the correct word to use. Sebabnya mungkin apa yang graduan ni belajar di universiti ataupun di college kemahiran dan sebagainya, mungkin ada yang tidak
setara dengan keperluan industri. So tujuan MTDC ni sebenarnya adalah untuk kita menyediakan pemadanan di antara skill yang diperlukan oleh syarikat yang MTDC telah invest tu dengan guna tenaga yang boleh memberikan value add tersebut. Jadi di MTDC kita ada akademi yang mereka panggil Academy in Industry. Sebab bila diumumkan tentang Industry Forward Policy oleh MITI pada 2018, MTDC pun telah mengurak langkah untuk menyediakan experience center. Kita ada center untuk 3D printing, untuk robotik ya. Masa tu orang baru nak bercakap pasal robotic operating system, tapi kita dah ada dekat dalam MTDC. Ya, dan juga kita ada pusat retrofit dan juga CNC machine, di mana ini adalah salah satu produk yang kita rasa penting sebab kemungkinan machines, equipment yang ada dekat pusat latihan tu mungkin outdated sikit. Jadi itu yang kami bantu daripada segi value add. Kita letaklah mungkin sensor, kita letak cutting punya machine yang machine can actually talk to another machine. Itu yang kita bercakap tentang teknologi artificial intelligence, IoT dan sebagainya. Tapi mesti ada ROI ya dalam pada pelaburan itu. Wajiblah ada ROI-nya. Apa mungkin tujuan objektif ataupun di akhirnya apa yang dicapai dalam ROI pelaburan? Okey. Apa yang kita nak, macam saya kata, kami nak menyediakan skill set yang mahir di dalam syarikat-syarikat yang multinational. Multinational berasal daripada Malaysia. So kita patut banggalah. Dan ROI lainnya adalah bila syarikat tu tengok keterampilan ataupun kompetensi peserta tersebut, mereka tidak teragak-agaklah untuk membayar RM3,000 sebulan, insya-Allah, seperti yang diamanahkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri baru-baru ini. Ini ibarat serampang dua mata. Ya. Yes. Cumanya, yelah, pelajar ni kadang-kadang dia ada kehendak dia sendiri kan. Apabila mereka mempunyai satu skill tertentu, mereka, yelah, kita perlu memberikan bayaran yang setimpal dengan apa yang mereka sudah pelajari sebelum ini. Cuma apakah antara perkara yang akan dilaksanakan oleh MTDC untuk memastikan agar para pelajar ini mempunyai kesetiaan terhadap syarikat-syarikat yang mereka ingin bekerja dan sebagainya. Sebab yelah, kita tak boleh paksa pekerja itu untuk kekal di sini setahun. Kalau dia dapat tawaran yang lebih bagus, pastinya dia akan bergerak ke luar negara barangkali ataupun ke syarikat lain yang lebih besar yang bukan mendapat sumbangan daripada pihak MTDC. Okey, dia macam tadi you kata, it is actually a two-prong approach. Kita zaman sekarang ni kita nak minta kesetiaan, loyalty kepada orang-orang muda ni susah sikit. Ya, dia bukan macam zaman parents kita dulu yang bekerja daripada awal sampai bersara di satu syarikat. Tapi apa yang kita tengok, kalau anak-anak muda ni, dia bolehlah kerja lebih lama di suatu syarikat tu bila dia diberi peluang untuk reskill, upskill, dan mungkin apa yang dia buat tu, teknologi terkini ni kena dengan naluri dia untuk belajar benda baru. So if you are, katakan you gunakan mesin, you're talking about engineering students, bila dia tengok mesin dia tu memang canggih, boleh menghasilkan produk-produk untuk syarikat luar negara, dan dia diberi kebolehan untuk, dia diberikan peranan juga untuk berfikiran kritis dan memberikan idea mungkin kepada middle management dia. Mungkin itu akan memberikan dia semangatlah. Untuk tahun 2023 ini mungkin Road to Growth itu akan diteruskan lagi. Apa mungkin pengharapan daripada pihak MTDC untuk melihat program ini bukan sekadar memberi impak kepada industri, tetapi juga untuk perkembangan dan juga menzahirkan lebih ramai lagi bakat-bakat berkemahiran tinggi di peringkat tempatan. Okey. So mungkin di peluang ni kita MTDC nak memaklumkanlah kepada syarikat-syarikat di luar sana, especially yang mungkin memerlukan sedikit dana ataupun khidmat nasihat daripada MTDC untuk internationalization, keluar negara dan sebagainya, dan juga berkeinginan untuk turut sama mencari bakat-bakat yang kita asah daripada graduan tempatan, daripada vocational dan sebagainya. Marilah turut serta dalam program Road to Growth kami lepas raya nanti di Johor Bahru, insya-Allah. InsyaAllah. Itu akan diwar-warkan di semasa ke semasa, mungkin di laman Sesawang MTDC. Ya, pastinya. InsyaAllah. Terima kasih Puan Tun Nila dari MTDC bersama dengan kami pada hari ini, dan juga terima kasih kepada MTDC. Okey, seterusnya kami nak bawa anda ke cerita